Assalamualaikum dan salam PDPR. Hari ini saya akan mewakili kumpulan kami iaitu SNS akan memulakan perkongsian mengenai inovasi yang telah kami bina iaitu inovasi kit sebelum ke sekolah. Untuk pengetahuan semua, inovasi ini bertunjangkan tema memperkasa pembelajaran era pandemik. Jadi ini merupakan reka bentuk fizikal inovasi kit sebelum ke sekolah. Inovasi ini dikategorikan sebagai inovasi berbentuk maujud yang mana berfungsi sebagai alat bantu mengajar untuk membantu kanak-kanak mengenal huruf. Golongan yang kami fokuskan untuk sebagai pengguna inovasi ini ialah golongan pelajar prasekolah atau pelajar yang belum masuk ke tahun 1. Jadi berikut merupakan langkah bagaimana kita mengaplikasikan penggunaan inovasi ini. Jadi, perkongsian mengenai inovasi kami iaitu inovasi kit sebelum ke sekolah akan diuraikan menggunakan kaedah pusar 3X. Fasa yang pertama di bawah pusar 3X iaitu problem, iaitu masalah apa yang kita fokuskan sehingga tercetus yang ideal untuk kita membina inovasi ini. Bagi inovasi kit sebelum ke sekolah, masalah yang kami fokuskan ialah masalah kadar celik huruf dalam kalangan pelajar kemasukan tahun 1 adalah sangat rendah. Apa bukti masalah ini berlaku? Masalah eviden kukuh yang membuktikan masalah ini benar-benar berlaku ialah melalui penemuan kajian oleh beberapa pengkaji yang saya akan sertakan petikan kajian yang selepas ini dan refleksi PDP yang kami lalui sendiri. Pada Mac 2021, kami telah diberi peluang untuk menjalankan pengalaman berasaskan sekolah. Kami dibenarkan ke sekolah melihat sendiri bagaimana PDP dijalankan dan kami mendapati dalam sebuah kelas kemasukan tahun 1, hampir 50% daripada pelajar yang terdapat dalam kelas itu tidak berupaya untuk membaca, tidak berupaya untuk mengeja, malah ada dalam kalangan mereka yang tidak mengenal dan tidak mampu mengecam huruf. Bukankah peratusan ini berada pada tahap yang sangat membimbangkan? Jadi kenapa masalah ini boleh berlaku? Masalah ini kami kenal pasti berpunca daripada ketiadaan kemudahan alat bantu mengajar di rumah bagi ibu bapa membantu anak-anak mereka, membekalkan anak-anak mereka dengan pendidikan awal kanak-kanak. Selain itu, lembaran kerja yang dijual di pasaran juga memakan kos yang agak tinggi disebabkan oleh lembaran kerja ini dipisahkan mengikut kategori sebagai contoh pengenalan huruf, pengenalan nombor, diasingkan buku-bukunya. Bagi zon kawalan dan peringkat pula, masalah ini masih berada dalam zon biru iaitu perlu diselesaikan pada kadar segera. Masalah ini masih berada dalam kawalan dan berlaku dalam organisasi sekolah. Apa implikasi sekiranya masalah ini tidak dibentuk awal? Antara impaknya ialah kadar celik huruf pelajar tahun 1 di Malaysia akan terus menurun. Berikut merupakan petikan daripada kajian yang menjadi rujukan kami iaitu kajian oleh Kamalawati, Dayan dan Yusuf pada tahun 2020. Beralih kepada fasa yang seterusnya iaitu fasa unpack. Dalam fasa ini kami dikehendaki mengaitkan masalah tadi dengan satu dasar atau jika dalam pendidikan kaitkan dengan DSKP. Jadi dekat sini kami telah memilih dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP prasekolah. Di sini kami sertakan standard kandungan dan standard pembelajaran yang kami fokuskan iaitu di bawah standard kandungan 2.2 mengenal huruf abjad dan di bawah standard pembelajaran 2.2.1 iaitu mengenal pasti abjad. Setelah kami merungkai standard kandungan dan standard pembelajaran ini, kami dapati terdapat satu kemahiran dan satu pengetahuan di dalam DSKP yang kami pilih ini iaitu kemahiran mengenal pasti dan pengetahuan mengenai pengenalan abjad. Dalam bahagian unpack juga kami dikehendaki untuk menganalisis mengenai kos, objektif, subjek dan juga question. Kos seperti yang telah saya katakan tadi, masalah ini berpunca daripada ketiadaan kemudahan alat bantu mengajar di rumah untuk ibu bapa membekalkan anak-anak mereka dengan pendidikan awal kanak-kanak dan lembaran kerja yang dijual di pasaran memakan kos yang agak tinggi. Objektif bagi penggunaan inovasi ini ialah pada akhir sesi pembelajaran, pelajar belajar menggunakan inovasi ini, pelajar berupaya mengenal pasti abjad. Bagi subjek, golongan yang kami fokuskan untuk dijadikan sebagai pengguna inovasi ini ialah golongan pelajar prasekolah atau pelajar yang belum masuk ke tahun 1. Dan persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan inovasi ini ialah sejauh manakah inovasi kit sebelum ke sekolah ini membantu kanak-kanak mengenal pasti abjad. Bahagian yang seterusnya akan membincangkan suggest. Pada bahagian ini, kami dikehendaki untuk mencadangkan jalan penyelesaian bagi masalah tadi di mana jalan penyelesaian ini adalah berbentuk inovasi. Inovasi kami sertakan dengan ciri-ciri yang dikupas satu persatu menggunakan kaedah impak tinggi chain resource dan juga kaedah kos rendah MOS. Bagi impak tinggi chain resource, C yang pertama mewakili kategori. Kategori bagi inovasi ini ialah kategori produk ataupun berbentuk maujud. Inovasi ini sudah tentu mudah dikendalikan, mesra pengguna, mudah dipasang dan mudah diaplikasikan. Inovasi ini berbentuk radikal iaitu idenya hanya terdapat di internet tetapi tidak terdapat di pasaran. Jadi idea pembinaan inovasi ini boleh dikategorikan sebagai idea radikal. Inovasi ini sudah tentu berupaya menarik minat kanak-kanak seperti yang terdapat dalam gambar. Inovasi ini memiliki warna-warni dan grafik yang dekat dengan kanak-kanak. Inovasi ini juga selamat, tidak memudaratkan kanak-kanak, tidak terdapat bahan tajam atau bahan yang berupaya untuk membahayakan mereka. Dari aspek other pula,
dalam inovasi ini kami sisipkan unsur-unsur tambahan seperti visual atau gambar-gambar yang berupaya menarik minat kanak-kanak. Yang terakhir ialah Scratch. Pembinaan inovasi ini dimulakan dengan lakaran. Bagi kaedah yang seterusnya iaitu kaedah kos rendah MOS. Ciri-ciri inovasi ini kami jelaskan menggunakan kaedah MOS. M yang pertama mewakili money. Inovasi ini sudah tentu menjimatkan wang penggunanya, iaitu menggunakan inovasi ini tidak kira lah kategori pendidikan awal kanak-kanak yang mana satu, sama ada pengenalan huruf atau pengenalan nombor, pengenalan huruf jawi, pengenalan bentuk. Kad bagi inovasi kit sebelum ke sekolah ini boleh dipasang dan dibuka semula. Jadi set kad yang pelbagai ini menjimatkan kos ibu bapa agar ibu bapa tidak perlu membeli lembaran kerja yang pelbagai dan banyak di pasaran yang kita sedia maklum memakan kos yang agak tinggi. Jadi inovasi ini pada bahagian outcomes kami mengharapkan dijangkakan inovasi ini memberi impak positif di mana pelajar berupaya mengenal huruf bukan sahaja dalam jangka masa yang pendek, dalam keadaan yang menjimatkan wang, menjimatkan masa, menjimatkan tenaga, tetapi juga pelajar berupaya belajar mengenal abjad, mengenal nombor dalam keadaan yang seronok dan berkesan. Sumber seperti yang saya katakan tadi, inovasi ini sangat menjimatkan sumber dari segi sumber tenaga, sumber masa, sumber kewangan. Jadi untuk membantu pelajar mengenal huruf, inovasi ini tidak memakan sumber yang banyak. Yang terakhir ialah time. Sudah tentu inovasi ini menjimatkan masa dalam memastikan pelajar mengenal huruf. Dalam masa yang sama, pelajar berupaya mengenal huruf dalam time frame, iaitu dalam masa yang dijangkakan. Seperti yang telah tertera pada nama inovasi ini, iaitu inovasi kit sebelum ke sekolah. Maksudnya pelajar berupaya mengenal abjad sebelum ke sekolah. Baiklah, beralih pula kita kepada fasa yang keempat, iaitu fasa action. Jadi, aspek yang pertama dalam fasa action ini adalah material. Jadi, dalam inovasi ini, kumpulan kami telah menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati. Antaranya adalah cardboard, batang paip, marker. Khususnya aspek yang kedua adalah bina. Jadi, turut kami sertakan bukti bagi proses pembinaan inovasi yang telah kami hasilkan. Aspek yang ketiga ialah maklum malas. Jadi, dalam aspek maklum malas ini terdapat 3 perkara yang diambil kira, iaitu yang pertama adalah plus, iaitu kekuatan, yang kedua adalah minus, iaitu kekurangan, dan yang ketiga ialah improvement, iaitu penambahbaikan. Baiklah, bagi aspek yang pertama iaitu kekuatan. Jadi, kumpulan kami telah mendapat respon mendapat maklum malas daripada responden bagi ketiga-tiga aspek ini. Antara kekuatan yang telah responden bagi adalah, yang pertama adalah mudah untuk digunakan, iaitu mesra pengguna. Yang kedua adalah menjimatkan masa dan kos. Yang ketiga adalah murid dapat mengenal huruf dengan lebih baik. Aspek yang kedua ialah minus, iaitu kekurangan. Yang pertama antara kekurangan telah diberi oleh responden ialah yang pertama boleh ditingkatkan lagi supaya lebih kreatif. Yang kedua, inovasi ini perlu diperbanyakkan lagi modulnya. Inovasi ini juga nampak tidak kukuh. Yang seterusnya ialah improvement, iaitu penambahbaikan ataupun cadangan penambahbaikan daripada responden. Yang pertama ialah responden telah mencadangkan agar inovasi ini menggunakan bahan yang lebih kukuh seperti kayu ataupun besi. Responden menyatakan bahawa mempelbagaikan latihan selepas murid mengenal huruf. Seterusnya, selepas maklum malas, aspek yang seterusnya dalam fasa action ini adalah bina semula, iaitu rebuild. Inovasi ataupun prototype yang terakhir bagi inovasi yang telah kami hasilkan. Untuk bahagian manual penggunaan, mudah sahaja. Penggunaan kit sebelum ke sekolah ini dimulakan dengan memutar tuas pemutar pada bahagian tepi produk utama. Kemudian set kad yang telah dipasang akan berputar berulang-ulang kali sehinggalah tuas pemutar diberhentikan. Bila tuas pemutar diberhentikan, satu kad akan memaparkan satu abjad di mana kanak-kanak akan diminta untuk membulatkan abjad tersebut, iaitu abjad yang sama pada kertas laminasi yang pertama, iaitu kertas laminasi senarai abjad. Kemudian kanak-kanak akan diminta untuk cuba menulis semula abjad tersebut pada kertas laminasi kedua. Semudah itu. Baiklah, beralih pula kita kepada fasa yang kelima, iaitu reflect. Dalam fasa ini terdapat 3 aspek yang ditekankan, iaitu yang pertama ialah keberhasilan, yang kedua ialah impak, dan yang ketiga ialah keberkesanan. Bagi aspek yang pertama iaitu keberhasilan, untuk pengetahuan, keberhasilan inovasi ini dapat dikenal pasti melalui kaedah Google Form. Kumpulan kami telah mengedarkan Google Form supaya mendapat beberapa orang responden untuk memberi maklum malas terhadap inovasi ini. Berdasarkan 10 orang responden yang telah memberi maklum malas, didapati bahawa inovasi ini terbukti dapat membantu murid-murid kelas sekolah untuk belajar mengenal huruf dengan lebih baik dan berkesan. Dengan adanya latihan yang disertakan juga, inovasi ini dapat menguji tahap pencapaian murid-murid sama ada berjaya mengenal huruf ataupun tidak.
Seterusnya, beralih pula kita kepada aspek yang kedua iaitu impak. Inovasi berbentuk mawujud ini amat memberi kesan atau impak yang amat positif kepada pengguna dalam membantu untuk mengenal abjad dengan lebih berkesan. Selain itu, inovasi yang mempunyai pelbagai daya penarik seperti kad-kad yang dihias dengan cantik, berwarna-warni serta corak yang pelbagai ini amat sesuai untuk murid-murid prasekolah agar lebih berminat untuk belajar. Aspek yang ketiga pula ialah keberkesanan. Jadi secara keseluruhannya, melalui maklum balas daripada responden yang diperoleh daripada Google Form, didapati bahawa inovasi ini mampu untuk menarik minat murid-murid agar lebih bersemangat untuk mengenal huruf. Malahan, inovasi ini mempunyai kad-kad yang dapat ditukar atau diganti dengan kad yang lain seperti kad jawi, kad bentuk ataupun kad nombor. Seterusnya ialah fasa yang terakhir iaitu 3X, iaitu yang pertama adalah extend merujuk kepada replikasi ataupun sharing. Jadi, kumpulan kami telah melakukan perkongsian tentang inovasi ini dengan orang luar. Kumpulan kami telah melaksanakan perkongsian ini melalui Google Meet dan buktinya telah kami sertakan pautan perkongsian serta poster yang telah kami hasilkan bagi mengeluarkan tentang perkongsian yang telah kami lakukan. Seterusnya yang kedua adalah extra iaitu merujuk kepada research. Inovasi ini masih belum terdapat kajian berkaitan dengan inovasi yang telah kami hasilkan. Dan yang ketiga ialah extraordinary iaitu merujuk pada copyright. Jadi inovasi ini masih belum mendapat perlindungan hak cipta.